Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Aisyah Bunga. Video untuk kali ini saya nak sharekan macam mana kita nak cari anak benih pokok ni. Dia dah lebat, pasu dia pun dah tak muat dekat pasu. Kita nak tukar pasu dan kita cari benih anakan dia. Kita tanam dalam 3 atau 2 pasu. Kita tengoklah berapa anak dia ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kita keluarkan pasu dari pokok dia. Kita kena pegang batang kalau kita nak asingkan pokok. Tengok akar dia sihat. Nampak? Kalau kita beli pokok, lepas tu kita tengok dekat sini, nampak tanah dia bukan semata-mata tanah. Mesti dia ada campuran sekam padi atau sabut kelapa. Dekat situ kita dah tahu dah. Pokok ni tak boleh guna sepenuhnya tanah. Mesti kena campuran sekam padi atau sabut kelapa. Tu saya selalu share dekat sini. Tak boleh pakai semua dalam pasu ni tanah. Mesti campur sabut kelapa atau sekam padi. Sabut kelapa bagus untuk pokok kita, untuk cepat membiak dan membesar. Tengok pokok saya dah besar. Kita nak asingkan anakan dia dan kita tanam ke pasu lain. Tengok berapa pasu dan berapa anak kita boleh dapat. Kita dah keluarkan. Akar dia sihat. Akar dia sihat, putih. Nak tahu akar sihat ke tak? Dia punya akar warna putih. Masa kita beli tu, kita nak tukar pasu, kita dah tahu lah ni pakai sabut kelapa. Maknanya dia pakai sabut kelapa. Nak pakai sabut kelapa semua pun boleh, nak campur pun boleh. Pelan-pelan kita asingkan akar dia. Lepas tu kalau ada daun mati macam ni, kita buang. Saya rasa macam 3 atau 4 ni anak dia. Nampak? Tengok. Dia dah penuh dan sempit. Dia dah membesar sempit. Kita kena tukar pasu lah kalau dah sempit. Nampak? Kita boleh dapat kat sini berapa. 1, 2, 3, 4. Satu pasu kita boleh dapat 4 anak dia. Kita tadi dah buat tanah. Maknanya pokok ni pakai sabut kelapa. Kita kena lebihkan sabut kelapa. Kita pakai pasu yang kecil je. Saiz yang kecil je. Satu pemilihan pasu pun kena betul ya. Kalau akar dia tak banyak, macam ni akar, kita tak boleh guna pasu besar. Kalau akar dia banyak, kita boleh guna pasu besar. Dia akan membiak dengan besar. Kalau akar macam ni sikit, kita pakai pasu besar, nanti pokok kita akan mati. Sebab tanah lebih daripada akar. Kalau pokok macam ni, dia tak perlu tanah banyak. Dia tanah sikit je dah cukup. Sebab bila tanah banyak, kita siram pokok bunga, air tu akan berada dalam pasu kita kan. Dia akan benyek, basah, macam lecak. Dia lambat kering dan lambat turun air. Bila kita pakai tanah, dia akan lambat turun air. Kalau kita pakai sabut kelapa, dia cepat turun air. Penyiraman pun kena betul. Kita tak boleh siram aja, kita kena layang-layangkan air tu. Kita tanam dan masukkan ke pot yang baru. Maknanya ada 4 pokok. 1, 2, 3, 4. Yang ni besar sikit. Kita taruh dalam pasu yang
saya buka tadilah. Okey. Kita letak bawah. Kita bagi lebih ni kokopit. Ada orang panggil kokopit, ada orang panggil sabut kelapa. Sabut kelapa ni bagus untuk pokok kita sebab dia dah ada apa orang panggil vitamin dalam tu. Jadinya kita tak payah nak kerap taruh baju. Ada juga yang pakai sekam bakar. Sekam bakar macam ni, sekam padi. Tapi sekam padi dia ada tulis sekam padi. Kalau sekam padi ni warna hitam, bermaknanya sekam padi yang dah dibakar. Kalau sekam padi yang tak ada warna hitam, dia betul-betul sekam lagi, yang kita makan beras tu, dia punya kulit, dia warna putih. Itu pun boleh. Yang bakar ni pun boleh. Bakar ni elok untuk pokok kita. Dia menjadi baja dalam pokok kita. Okey. Kita tanam. Kita gaul dulu. Yang tadi kita dah campur kokopit tu, kita lebihkan kokopit. Sabut kelapa. Ada orang panggil sabut kelapa, ada orang panggil kokopit. Kita dah siap campur-campur dan geburkan tanahnya. Kita masukkan tanah dalam pasu. Saya pakai pasu kecil je. Kita masukkan dulu sikit-sikit. Lepas tu kita ambil pokok kita. Kalau yang ini tak apa ya, dalam sikit. Dia setengah pokok, ada yang boleh dalam, ada yang tak boleh dalam. Semua pokok tak sama ya. Semua pokok tak sama. Ada yang boleh dalam, ada yang boleh tak dalam. Tengok akar dia. Kalau akar dia rimbun ke bawah tu, maknanya pokok tu boleh. Akar tu boleh sampai dalam kita tanam. Kalau akar dia dekat atas, lepas tu pendek je akarnya tu, kita tak boleh dalam-dalam sangat. Okey. Jangan penuh ya. Jangan lebih dari pasu kita ni ada garisan dia tau. Garisan yang bulat tu. Tak payah lebih dari tu. Sebab bila kita nanti siram, dia akan keluar tanah tu. Okey, macam ni. Okey, ni pokok kita yang nombor 1. Ni pun lama-lama pun dia akan panjang. Boleh jadi pokok gantung. 1 dah siap. Kita jangan tekan-tekan sangat ya. Ketuk-ketuk-ketuk tak apa, bagi dia padat. Tapi kita jangan tekan dia. Bila tekan dia, pembesaran dia tu terbantut. Kita masukkan. Ni. Tak payah banyak-banyak tanah, lapik bawahnya aja. Kita masukkan. Kita masukkan akarnya. Lepas tu kita tambah tanah pelan-pelan. Sebab dia akar dekat bawah. Jangan terlampau tekan-tekan sangat ya. Kalau saya bunga ni memang lampau minat sangat. Bila dah minat, idea tu timbul untuk share dengan korang cara-cara macam mana menjaga bunga, nak bagi anakan bunga. Maaflah bising sikit sebab sebelah rumah saya ni ada Pomen kereta. Depan sana ada welding, buat pagar rumah kot. Macam tu. Bising sikit lah rumah saya. Tapi tak apalah, ada ceria-ceria bunyi sikit. Okey. Ini pasir tadi yang kita keluarkan pokok tu. Kita taruh sikit-sikit. Lepas tu kita masukkan ni. Perlahan-lahan kita masukkan tanah.
Kalau kita jaga tanah dia baik, baja dia elok, siram pokok tu pun okey, kita tak payah susah-susah takutlah bunga tu mati. Yang penting kita kena jaga betul, siraman yang betul, ketuk-ketuk sikit. Kita jangan tekan-tekan sangat tau. Ketuk-ketuk je, just ketuk-ketuk je dah okey dah. Okey, jangan terlampau ni sangat lah, tekan sangat. Bila tekan sangat pun nanti takut bantut, dia nak membesar, tak boleh membesar. Nampak cantik. Tadi dia dekat pasu dia tu terlampau padat sangat, terlampau sempit sangat. Okey, yang ni kita cari pasu besar sikit lah. Sebab akar dia panjang ke bawah. Kalau akar panjang ke bawah tu, kita kena dalam sikit. Dia ada duduk dalam sikit. Kat sini kita dah jimat. Kita dapat 4 pasu. Satu pasu tadi yang rimbun, kesianlah dia. Dia dah rimbun, kita tak tukar pasu. Nanti gemuk sangat, dia sempit. Jadi pembesaran dia bantut. Tu pun ada dah terlipat-lipat, nampak daunnya. Daunnya dah jadi macam ni. Daunnya dah jadi macam ni, bengkok-bengkok. Sebab dia nak membesar tak boleh, sempit. Kita tak tukar pasu. Dia jadi macam ni, menyet-menyet. Sepatut daun dia macam ni, besar, cantik, tak ada lipat-lipat. Nampak? Okey. Bila kita tukar pasu tu, dia membiak lagi gemuk, subur, lagi banyak daun dia. Dia membesar pun senang. Kalau macam saya, memang saya tak ada kerak sangat baja. Sebab saya suka pakai kokopit dengan tanah padi ni, atau sekam padi ni. Dia dah ada baja dah dekat situ. Kita tak payah susah-susah nak baja sangat. Tapi kita kena cerap lah. Kalau dia dah gemuk, kita tukar pasu. Kita tengok macam mana akar dia. Ni besar sikit. Nampak? Cantik kan? Tengok, kesian dah lubang-lubang. Sebab apa lubang? Tadi dia sempit. Yang sebelah ni cocok dekat dia. Jadi dia nak besar tu tak boleh. Okay, kat sini sekarang dah ada 4 pasu. Tadi saya beli 1 pasu je macam ni, rimbun, lebat, gemuk. Saya dah boleh dapat 4 pasu kat sini. 5 tak kurang. Kena rajin-rajin lah tukar pasu. Kalau macam saya tak suka guna pasu besar. Saya suka pakai pasu-pasu kecil. Lepas tu dia comel-comel je kecil-kecil. Ni saya dah tukar pasu jadi 4 pasu. 1 pasu jadi 4 pasu. Berbaloi. Yang berminat tu boleh PM saya. Okey. Berjumpa lagi dengan video akan datang. Jangan lupa like dan subscribe Aisyah Vlog. Kita jumpa video akan datang. Bye. Assalamualaikum.